Tapi saya nak tekankan satu kali sebelum saya teruskan apa yang saya kongsikan tadi. Kita tidak lagi boleh hanya untuk berwacana, membaca, mengapresiasi, menghayat apa. Tapi kita mesti melahirkan hamka-hamka yang baru atau hamkana merupakan dari hamka rupanya hamkanaan. Kalau dalam bahasa Arab asal ya hamkaya. Kita kena melahirkan hamka-hamka yang baru di dalam zaman kita pada hari ini. Kerana itulah sebenarnya aspirasi dan visi hamka. Bukan menulis hanya untuk menjadikan diri beliau seorang penulis yang ternama, tetapi menulis untuk memberi inspirasi kepada anak-anak muda. Dan saya yakin kalau Pak Hamka hidup pada zaman kita ini, dia akan mengatakan bahawa dia inginkan anak muda, apa yang dipanggil di Indonesia sebagai pemuda, untuk menjadi lebih baik daripada dia. Kerana dia antara perkara yang Hamka tekankan dalam karya-karyanya ialah masalah Islam, orang Islam pada zaman dia dan juga pada zaman kita, ialah kita banyak meromantisasikan sejarah kita. Oh, kita ada Imam Syafi'i, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Hazm dan sebagainya. Tapi kita belum lagi melahirkan tokoh-tokoh yang bukan saja seperti mereka tetapi lebih baik daripada mereka. Boleh tak, kalau kita tanya orang Melayu boleh tak kita melahirkan tokoh seperti Imam Syafi'i di zaman kita ini? Banyak orang cakap tak boleh, biadab cakap macam itu. Imam Syafi'i kan dah sampai tahap yang tinggi, bukan? Sebenarnya kalau kita melihat balik daripada perspektif sejarah dan daripada perspektif tajdid Hamka, kita lihat bahawa itulah sebenarnya antara tugas kita pada zaman ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah bagaimana Hamka menjawab cabaran isu-isu yang berputih atau terlahir pada zaman dia, tetapi adalah isu-isu yang masih lagi genting di zaman kita ini. Sebab tadi Pak Abdul Hadi katakan yang Hamka ini walaupun telah meninggal lebih daripada 40 tahun yang lalu, idea-idea, pemikiran-pemikiran dia, kalau kita bahasa Arab, ru'yah dia sebenarnya sangat relevan pada zaman kita. Jadi sebelum saya bermula bercakap tentang Hamka, harus kita fahami bahawa Hamka adalah salah satu daripada ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Dan apabila kita membaca Hamka, kita harus memahami bahawa Hamka sendiri melihat dirinya sebagai satu daripada salah sila ulama-ulama yang ada. Jadi antara projek yang saya harap Jejak Tarbiyah akan hidupkan ialah mengemaskini dan menerbitkan kembali buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang silam. Saya tahu Akademi Jawi dan pelbagaian penerbit telah lakukan perkara ini, tetapi sebenarnya lagi banyak buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama yang dahulu yang harus kita hidupkan kembali. Jadi kita tahu Hamzah Fansuri yang Hamka baca dan mengambil inspirasi daripadanya untuk menulis novel-novelnya. Novel-novel Hamka, sebenarnya Hamka sendiri kata, adalah novel-novel cengeng. Novel-novel cengeng. Kalau kita baca novel-novel Hamka, di dalamnya kapal Van der Wijk di bawah lingkungan Kaabah, merantau ke Delhi, bohong di dunia, semuanya ialah novel-novel yang bila kita dah baca, kita akan menangis. Kerana Hamka percaya bahawa bila orang tu menangis, barulah dia boleh sedar. Dan ini sebenarnya diambil daripada Hamzah Fansuri, Nuruddin Arimiri dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ulama-ulama yang dahulu, mereka tidak lupa kepada di mana mereka dilahirkan. Jadi Sumatrani atau Palembang, Minangkabawi dan sebagainya. Dan juga Abdul Wahab Rokan. Banyak aku pernah dengar nama ulama ni, yang tempat dia tinggal tu dinamakan Rokan. Jadi dia panggil diri dia di dalam nama dia sendiri, Kiai Syahibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Musli Abdul Rahman, dan antara tokoh yang saya paling sanjungi ialah Syekh Yusuf Al-Maqasari yang dilahirkan di Nusantara, belajar di seluruh dunia Islam, kembali ke Banten, kemudian dibuang negeri ke Sri Lanka, akhirnya wafat di Afrika Selatan. Dan oleh kerana usahanya, Islam tersebar di Afrika Selatan. Jadi Hamka sebenarnya adalah seorang
yang banyak membaca tentang sejarah ulama-ulama Melayu yang silam. Jadi bila kita baca buku Ayahku, tak tahu kat sini semua dah baca belum buku Ayahku, dia mulakan buku Ayahku itu dengan sejarah keulamaan di dunia Melayu. Kerana kita harus faham tu dulu. Jadi untuk kita memahami apakah tugas kita pada zaman ini, perlu kita berbalik kepada sejarah kita sendiri. Kerana kalau orang tu buta sejarah, dia akan tidak mempunyai identiti yang padat. Dan ini sebenarnya masalah kita di dunia Melayu pada zaman ini. Nama saya Ahmad bin Muhammad bin tak tahu bin tak tahu. Betul tak? Banyak kita Ahmad bin Muhammad bin tak tahu bin tak tahu. Kenapa bin tak tahu bin tak tahu? Pasal tak tahu pun nama, kalau di Indonesia dia panggil neneknya. Neneknya maknanya actually pada diorang bukan nenek, buyut. Tak tahu nama kakeknya dan sebagainya. Jadi Hamka menekankan perkara ini, bagaimana kita harus mempelajari kembali salah silah kita sendiri. Dan jangan katakan bahawa kita tidak boleh cari salah silah kita. Sebenarnya kalau awak betul-betul buat kajian seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemikir hitam bernama Alex Haley. Alex Haley menulis satu buku bertajuk Roots. Roots adalah buku di mana dia, seorang hitam di Amerika Syarikat, mencari salah sila dia. Bagaimana dia cari salah sila dia? Dia tak tahu pun, tak ada buku, tak ada apa-apa. Dia pergi ke Afrika, ke tempat yang dia yakin datuk dia tu dilahirkan di sana. Akhirnya dia dapati bahawa dia mempunyai salah sila yang sebenarnya sangat-sangat terpengaruh di Afrika Selatan. So ini yang pertama saya nak tekankan di sini. Sebelum kita bercakap tentang reformasi, kita harus bercakap tentang diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mana yughayyiru? Apa yang kita nak tukar ni sekarang? Apa yang harus kita rubah? Kita harus rubah cara kita melihat identiti kita dahulu. Seperti Hamka katakan, tak salah saya, dari dalam buku dia Lembaga Budi, bahawa kita harus tahu yang kita ni orang yang besar. Bukan besar badan dia, maksudnya orang Melayu, bukan orang yang kecil dan diperkecilkan, yang hatinya kecil, yang mengecilkan diri. Tetapi orang Melayu adalah orang yang mempunyai sejarah yang hebat, yang harus diceritakan kembali. Jadi antara satu daripada buku Hamka yang kurang dibaca, tadi mungkin Ustaz dah berikan sedikit penerangan, ialah sejarah umat Islam. Kenapa orang tak baca buku Hamka sejarah umat Islam? Kenapa? Tebal satulah kan. Tafsir Hamka pun tebal, tafsir Al-Azhar pun tebal. Tapi tafsir Al-Azhar orang selalu baca juz pertama dan terakhir. Kan? Yang tengah-tengah ada semua dia lupa. Kerana buku dia, kalau awak baca sejarah umat Islam ni, sangat membosankan. Itu buku satu je, buku Hamka, yang dia tak jadi seperti James Rush katakan adi cerita. He was very factual. This happened, this happened, this happened, this happened, this happened. He became a historian yang bukan Hamka. Tetapi di dalam sejarah umat Islam tu, lagi bab yang terakhir bila dia cakap tentang Nusantara, dia menekankan bagaimana orang Melayu, Indonesia dan sebagainya adalah orang yang sangat hebat. Are you still with me? Is it okay? Hebat tak orang Melayu ni? Saya nak cakap pasal benda ni dulu sebab ada orang kat Singapura saya cakap ni. I hope you are on record. Good. Please listen. Mereka katakan saya ni yang lahirnya berjalur Arab. Saya mempunyai Arab superiority. Dia kata, kita ni Arab ni kan hidung kita tinggi sikit. Jadi mereka rasakan saya ni letak orang Arab, seperti kita cakap dalam bahasa Arab, nahnu hadramiyun qabla kulli syai'. Kan? Orang Hadrami tu di atas segala-galanya. Tapi saya tak merasakan sedemikian. Seperti Hamka bila dalam sejarah umat Islam dikatakan orang Hadrami banyak berjasa kepada orang Melayu, tetapi orang Melayu juga banyak berjasa kepada orang Melayu sendiri dan juga kepada orang Arab. Sebab banyak ulama-ulama Melayu akhirnya mengajar di Haramain, di antaranya ialah
Syekh apa yang mengajar di Haramain? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi orang Melayu tak nampak. Kan? Dan saya sayang sangat dengan orang Melayu sampai isteri saya orang Melayu dan punya 6 orang anak. Siapa kat sini ada 6 orang anak? Mana-mana saya pergi, saya champion. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita juga harus memahami bahawa Hamka juga melihat dirinya sebagai satu daripada jaringan-jaringan ulama. Dalam buku saya yang baru yang saya harap nanti Jejak Tarbiyah boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu dan mungkin juga Indonesia, saya katakan bahawa antara pemikiran yang Hamka banyak dipengaruhi adalah pemikiran tasawuf. Bukan tasawuf falsafi atau tasawuf wujudi, tetapi tasawuf akhlaki dan tasawuf syar'i. Ini penting ya. Tasawuf ini banyak cabang-cabang dia dan kita harus pelajari kembali apa-apa yang telah mempengaruhi Hamka. Tetapi ada pemikir yang sangat-sangat mengesankan pemikiran Hamka. Pertama ialah Imam Al-Ghazali, seperti tadi telah dikatakan. Kedua ialah Ibn Rushd. Ketiga ialah Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, Jamaluddin Al-Afghani. Hamka ada tulis satu buku, nanti kita akan bincangkan tentang tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Belum lagi diterbitkan kembali, baik oleh PTS atau Pustaka Dini, kata punya itu tak bagus sangat, dan juga Gema Insani pun belum terbitkan buku Jamaluddin Al-Afghani, kerana Jamaluddin Al-Afghani adalah satu tokoh yang sangat kontroversial. Tetapi Hamka menulis tentang dia untuk membuat argumen bahawa kita tidak perlu mempertikaikan tentang latar belakang Jamaluddin Al-Afghani, baik dia Sunni ke Syiah ke apa, tapi kita lihat jasa yang telah dia lakukan. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bapanya sendiri Abdul Karim Amrullah dan Muhammad Iqbal yang jarang kita lihat. Dunia Melayu ni tak pernah baca buku Iqbal yang harus diterjemahkan juga dalam bahasa Melayu, The Reconstruction of Religion in Islam, Abu Ala Al-Maududi, dan yang paling penting sekali Said Qutb. Kalau kita baca permulaan tafsir Al-Azhar, Hamka terangkan metodologi tafsir Al-Azhar. Apa metodologinya? Metodologinya ialah tafsir riwayat, daripada riwayat-riwayat yang telah diturunkan, baik daripada hadis dan juga tafsir-tafsir yang lama, tafsir dirayah daripada pemikiran-pemikiran yang ada, tetapi juga tafsir saintifik. Hamka menggunakan banyak misalan-misalan atau bukti-bukti sains untuk menunjukkan bagaimana tafsir dia itu adalah tafsir yang baru, dan itu dia gunakan daripada Said Qutb yang menulis tafsir Fi Dhilalil Quran. Tak salah saya, dah ada pun versi Melayu, tetapi harus diterbitkan kembali. Itu lagi satu buku. Yang ini boleh jual, easy to sell. So, Fi Dhilalil Quran, banyak orang yang baca Fi Dhilalil Quran mengatakan bahawa cara dia tulis tu, Syekh Qutb, ialah cara yang sangat-sangat poetik tafsir. Okey. Jadi ini buku yang saya katakan tadi, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, dan juga buku Ayahku yang sangat, orang tokoh-tokoh yang sangat mengesani Hamka. Dan bila kita lihat Hamka, kita tidak harus melihat Hamka hanya sebagai seorang pemikir, tapi dia adalah pertama sekali seorang muallim. Dia nak mengajar sesuatu. He is a teacher of his people. Dia juga adalah seorang mubaligh, dia keluar untuk mengajak orang kepada Islam dan sebagainya. Dia juga mujahid di dalam kenang-kenangan hidup. Dia katakan bahawa dia juga ada main peranan di dalam revolusi Indonesia. Kalau dia ceritakan, saya ingat dalam cerita tu, dia hampir dibunuh ketika zaman revolusi, dan juga seorang muslih yang ingin mengislahkan masyarakat, dan juga seorang mujtahid. Kenapa saya panggil dia mujtahid? Hamka ada banyak buku-buku yang menjawab soalan-soalan yang datang daripada masyarakat. Diterbitkan di dalam di dalam pedoman masyarakat, dan dia juga memberikan pemikiran-pemikiran yang baru.
Sekarang banyak berdebat di Malaysia tentang nak ikut Asyariah ke, nak ikut Asari punya tauhid ke, tapi Hamka kata sebenarnya wacana-wacana ini tidak membangun, lebih baik kita bersatu di bawah satu lindungan yang lebih besar. Selalu bila saya beri ceramah, sebenarnya saya tak cakap sejam pasal anak-anak sekarang. Diorang tak boleh dengar lebih daripada 15 minit. Jadi selalu saya cakap 15 minit, saya akan beri 5 minit untuk question and answers. Boleh tak? Okey, ni saya stop dulu. Ada soalan tak? Malu bertanya? Sesat je lah. Siapa sesat kat sini? Angkat tangan? Tak ada. Okey. Takutlah orang Melayu dengar. Aku sesat dah sekarang. Ada soalan tak so far? Sebelum kita teruskan, mestilah tanya soalan. Orang dah bayar saya datang sini. Jauh perjalanan saya. Tak ada apa yang nak ditanyakan? Muslimah? All okay? Okay? Semua alright? Ada yang tak setuju ke apa yang saya cakap? Ada pernah saya pergi satu wacana, saya cakap, saya nak orang yang dengar saya cakap ni tak setuju. Satu Muslimah bangun, dia ambil mic, dia cakap, Prof, saya setuju dengan Prof. Begitulah. Itu sebab saya kahwin dengan orang Melayu. Sebab dia tak suka pun, dia akan cakap apa? Ni Hamka pun ada buat imbang apa macam misalan juga pasal ni. Orang Arab kalau dia bergaduh dengan orang, dia sangat confrontational. Tapi orang Melayu dia akan cara yang halus. Nanti bila kita makan, nasi semua rasa masin. Begitulah. Okey, jadi kita harus lihat Hamka sebagai satu pemikir yang sangat luas. Dan tadi yang telah dikatakan oleh MC kita, hanya 2 buku dalam bahasa Melayu Inggeris yang telah diterbitkan tentang Hamka menunjukkan bahawa orang-orang barat sebenarnya, saya nak cakap dengan cara yang lebih tulus, mereka ingin melupakan Hamka sebenarnya. Kecuali Pak James Rush yang saya kenal dia personally, dia sangat terkesan dengan Hamka. Dia katakan Hamka ini dibenci oleh pelbagaian orang di zaman dia. Dibenci oleh golongan literature seperti Pramodia. Pramodia membenci dia sehingga ke hujung hayat. Dan Hamka sembayangkan Pramodia bila telah meninggal. Dibenci oleh kerajaan Soekarno yang letak dia di dalam penjara. Dibenci juga oleh ulama pada zaman dia. Itu sebab dia tulis buku Falsafah Hidup. Kalau kita baca Falsafah Hidup, sebenarnya tajuk yang sebenarnya ialah falsafah syaitan. Dan dia katakan dalam Falsafah Hidup, ulama pada zaman dia tu syaitan. Sebenarnya falsafah hidup tu satu kritikan kepada ulama, tapi dia sembunyikan tajuk falsafah hidup tu. Nanti saya nak cakap tentang bagaimana Hamka menyembunyikan message dia di dalam tajuk yang salah. Hamka menyembunyikan message yang sebenarnya di dalam tajuk yang salah. Contohnya tasawuf moden, tak pasal tasawuf pun. Kalau awak baca tasawuf moden, itu bukan buku tasawuf. Itu sebenarnya buku falsafah. Ialah cara dia membaca kembali falsafah Greek daripada perspektif keislaman. Tapi dia panggil tu tasawuf. Cerdik ni Hamka. Pasal kalau dia cakap dia tulis buku falsafah Greek, awak baca tak? Tak baca. Kenapa dia bagi tajuk falsafah moden? Pasal pada waktu dia, orang-orang yang sekolah Belanda tak mahu baca buku agama. Tapi bila dia nampak tajuk modern, baru dia akan baca. Apa benda ni? Tasawuf modern. Jadi saya dan Pak James Rush, kami usahakan untuk membaca kembali Hamka daripada perspektif Islam, reform. Dan saya katakan dalam buku saya contohnya, Pak James Rush mengatakan Hamka adalah seorang yang pandai bercerita, dan itu sebenarnya kekuatan Hamka. Hamka ni bila dia tulis buku, tak ada dia beri penjelasan istilah, tak ada metodologi. Saya pernah ada perbincangan dengan Hank Meyer, seorang pemikir daripada Belanda juga. Saya tanya, what is the methodology of Hamka? Dia jawab dengan saya, ketika kami di Brunei pada waktu, the methodology of Hamka is Hamka. He is his methodology. Dia tak ikut any methodology. Tapi saya katakan, kalau kita lihat 118 buku Hamka dan ribuan artikel yang dituliskan, Hamka ini bersifat kosmopolitan, terbuka, boleh mengambil pelbagaian pemikiran,
untuk mengeluarkan satu pemikiran dinamik yang baru. Kerana setiap hari kerja beliau ialah untuk cuba menyatukan umat daripada pemikiran-pemikiran yang berbeza. Bukan saja menyatukan umat, tetapi menyatukan rumah. Pasal rumah dia banyak sangat anak. 10 anak kat rumah, macam mana nak menyatukan semua anak? Rumah dia sebenarnya adalah ummah. Itu orang tak nampak hidup hamka. Di dalam jerih perih hidup dia, orang tak faham yang hamka cubaan pertamanya ialah di rumah. Daripada rumah itulah dia merubah ummah. Satu peringatan bagi kita. Tidak boleh kita merubah ummah kalau kita tidak merubah rumah. Tu orang Minangkabau kata, rumah kecil batang satu, rumah besar batang 1000. Beautiful orang Sumatera cakap. Kerana rumah yang besar ni lebih banyak cubaan dia. Lagi banyak anak, lagi banyak cubaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat karya yang agung seperti kita tahu, banyak kita panggil karya ini tafsir Al-Azhar. Sebenarnya sepatutnya tajuknya ialah tafsir reformis. Kerana setiap surah-surah yang ditafsir, ditakwil, diterjemahkan menekankan peri pentingnya perubahan, pengislahan, pentajdidan dan pembaharuan. Itulah sebenarnya tafsir Hamka yang kurang diceritakan oleh pengkaji-pengkaji tafsir Hamka. Banyak orang telah mengkaji tafsir Hamka sepertinya Profesor Sobri yang sekarang USAS dan sebagainya, tapi mereka tidak melihat bahawa tafsir ini sebenarnya adalah satu bahan untuk mereformasikan masyarakat. Okay? Jadi kita masuk ke isu tentang cabaran zaman Hamka dan zaman kita. Hamka pernah katakan di dalam puisinya Nikmat Hidup, walaupun musnah harta dan benda, harga diri janganlah jatuh. Hamka sendiri pernah jatuh selepas Perang Dunia Kedua. Dia terpaksa lari daripada Medan ke Jakarta, mula kembali hidup yang baru. Dan dia katakan bahawa ini adalah sebenarnya cabaran hidup, cabaran zaman dia, yang saya nak katakan pada hari ini adalah juga cabaran zaman kita juga. Jadi kita nak masuk ke dalam ni. Pertama sekali, apakah cabaran zaman Hamka? Cabaran zaman Hamka dan zaman kita ialah kita masih lagi mempunyai mentaliti kalah, bukan mentaliti mengalah. These are two different things. Apa itu mentaliti mengalah? Mentaliti mengalah ialah isteri nak pergi holiday dekat Sumatera, awak nak pergi London, awak ikut isteri. Itu mengalah. Kenapa kena ikut isteri? Kenapa kena ikut isteri? Kenapa Pak? Apa? Kenapa kena ikut isteri? Pasal takut isteri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik kepada kamu ialah orang yang berbaik dengan istrinya. Tapi Hamka kata, pertama sekali masalahnya ialah kita cepat mengaku kalah. Kita tak sebaik orang barat, mereka ada teknologi Apple. Sudahlah, beli je lah, tak payah buat teknologi kita yang baru. Kita tak sebaik orang Jepang, sudahlah, beli je Mitsubishi. Buat apa nak pergi buat berdua. Yusuf Qaradawi katakan, orang Arab, ini dia kritik orang Arab. Ni on camera kan, saya nak kritik orang Arab. Yusuf Qaradawi katakan sebelum dia meninggal, orang Arab, dia kata, lebih-lebih lagi orang Arab yang di GCC countries, kita panggil the Kharijis, mereka mempunyai Kharijis, mereka mempunyai banyak kekayaan, tetapi dia cakap skru kereta atau mobil pun dia tak boleh bina. Dia kaya raya, dia ada minyak, tapi skru. Kalau dia cakap orang Arab boleh buat skru kereta, dia cakap orang Arab tak betul. Siapa yang akhirnya buat mobil? Siapa? Apa? Orang Melayu. Dia pun lupa. Pak, orang Malaysia. Orang Melayu yang buat
Mobil. The first car that is built outside Japan and Korea is in Malaysia. Tapi orang Malaysia tak nampak. Betul juga Baru saya bawa Proton saya. Siapa yang buat Proton tu? Siapa buat? Orang Malaysia yang buat. Nampak dia tak nampak. Pasal mentaliti dia minda terjajah. Walaupun dia hebat, dia tak nampak. Dan Malcolm X katakan, Hamka ada ceritakan tentang Malcolm X dalam bukunya Keadilan Sosial di dalam Islam. Dia ada beri sikit penerangan tentang Malcolm X. A man who stands for nothing will fall for anything. Kenapa kita ada mentaliti kalah? Kerana kita ni orang yang ikut-ikutan. Hamka katakan dalam falsafah hidup, kita ni seperti lembu yang ditarik di hidungnya. Lembu yang ditarik di hidungnya. Ikut-ikutan dan mudah mengaku kalah. Kenapa orang Melayu mudah mengaku kalah? Kenapa? Tidak memiliki ilmu, tapi banyak ulama. Kenapa dia mudah mengaku kalah? Orang Melayu. Tahu dia? Dia tak suka bergaduh. Apa-apa pun tak apalah, relax je dia. Jawapannya ialah orang Melayu tak mudah mengaku kalah. Siapa yang kata orang Melayu mudah mengaku kalah? Orang Melayu yang kata. Tapi sebenarnya orang Melayu ni orang yang sering berjuang. So kita nak kena remove the narrative first. Kedua, dia katakan masalah pada waktunya ialah masalah sekularisme dan neoliberalisme. Saya tak nak terangkan ini secara terperinci. Ialah sekularisme ialah pemikiran yang mengatakan bahawa Tuhan tidak boleh memainkan peranan di dalam hidup kita kecuali hanya ketika beribadah. Neoliberalisme mengatakan bahawa kami manusia hanyalah bahan-bahan bagi pasaran yang ada. Dan Hamka menulis tentangnya apabila dia menceritakan tentang perempuan. Hamka ada buku kan? Hamka berwacana tentang perempuan. Dia mengatakan bagaimana perempuan pada zaman dia menjadi bahan kedai toko-toko fashion. Sampai ke sekarang beli tudung 300 RM. Betul tak? Pakai tudung, beli beg berapa? Coach. Saya pun tak tahu, isteri saya pun tak pakai beg Coach. Beli beg Coach berapa satu? 15,000 dia kasih saya lagi harga dia. 15,000 untuk menjaga beg tu. Betul tak? Dah beli beg, kena buat apa? Hantar pada beg spa. Dia sendiri tak pergi spa. Beg dia pergi spa. Ini Hamka kata, pemikiran pasaran menjadikan kita hamba kepada benda. Beli beg, takut beg hilang. Betul tak? Betul tak? Beli mobil yang mahal, takut diguriskan. Kita diperhambakan oleh kebendaan. Dan ketiga, Hamka kata perpecahan dan perbalahan. Bersatu kita teguh, bercerai, kahwin lagi. Disebut dalam buku Ayahku, orang tak tahu, ayahku walaupun dia menyanjungi ayahnya adalah kritikan kepada ayahnya sendiri. Ini orang tak tahu Hamka, cara dia tu sangat-sangat halus. Kerana bapanya ini masalah adat Minangkabau. Dia suka berkahwin, akhirnya banyak perceraian, kemudian anak semua ke mana-mana. Ini menyebabkan perpecahan dan perbalahan. Seperti dikatakan, yang melemahkan semangat ada dua perkara. Pertama ialah prasangka. Kita selalu ada prasangka yang buruk. Kedua ialah hati yang busuk. Orang tu pandai sangat, mari kita jatuhkan dia. Kita tak ada fikir orang tu pandai, mari kita bantu dia supaya dia jadi pandai, supaya anak saya pun jadi pandai. Ini kita kurang. Dan dia kata inilah masalah orang-orang Melayu ketika zaman dia. Hati yang busuk. Kenapa kita ada hati yang busuk? Kenapa kita ada hati yang busuk? Kenapa? Kerana kita rasakan bahawa apa yang orang ada
kita juga harus ada lebih daripada dia. Ini masalah. Okay? So apa solusinya? Ini saya nak masuk dalam sikit, tapi sebelum tu ada soalan tak? Dan ni dah 2 kali tanya. Kalau masih jawab tak ada soalan ni, masalah. Ada yang nak bertanya? Saya ada 3 soalan ni. Ini peluang. Okey, kita ada yang nak bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Prof Khairuddin. Kita masuk tentang sejarah. Sebab tadi Prof ada menyebut tentang dalam banyak-banyak karya Hamka, yang paling tidak famous adalah sejarah umat Islam. Kerana di dalamnya hanyalah fakta semata-mata. Tapi hari ini kita berbicara tentang tokoh yang hidup di masa silam. And you yourself as a historian, and we talk about method just now. Macam mana kita mengembalikan dan melahirkan hamka-hamka kecil yang kemudian ini, dalam keadaan pada zaman ini kita juga harus belajar mengimbangi antara sejarah yang factual dan dalam masa yang sama kita mengambil keluar ibrah daripada situ untuk kita aplikasikan, mengeluarkan dogma bahawasanya sejarah itu sesuatu yang membosankan tetapi mencerahkan jalan. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah 3. Pertama, sejarah yang ditulis kebanyakannya cara penulisan dia menyusahkan. Number 1, susah orang nak faham kerana akademik semua tulis untuk akademik saja. Kedua, membosankan. Bosan baca. Lepas cerita, tak ada apa yang menarik di dalam cerita. Tapi yang ketiga ialah orang tidak lagi mengajar sejarah untuk mengambil ibrah, pengajaran daripada sejarah itu. Dan ini adalah masalah pendidik yang harus dididik kembali. Sebenarnya sejarah ini adalah satu, kalau kita ikut Ibn Khaldun, sesuatu yang pada zaman dahulu diinginkan setiap orang. Malahan di dunia Melayu, kalau kita baca sejarah Melayu atau hikayat Raja-Raja Pasai, cara dia ditulis tersebutlah kisah dinyanyikan pada zaman dahulu. Itu adalah sejarah. Tetapi kalau kita pergi ke Riau contohnya, masih lagi dibaca, didendangkan, dinyanyikan, menggunakan tadi Pak kata tentang music, bagaimana lagu dilakukan untuk menjadikan sejarah itu menarik. Ini yang sebenarnya tugas kita pada zaman ini, dan tugas ini dah menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Kerana dah ada TikTok, dah ada Instagram dan sebagainya. Jadi tugas anak-anak muda pada zaman kita ialah untuk mengambil bibit-bibit sejarah dan hidupkan sejarah kembali. InsyaAllah kalau saya boleh kerjasama dengan Jejak Tarbiyah, nanti saya akan bincang dengan Prof. dengan Cik Sadia. Kita boleh adakan podcast, videos tentang buku-buku dan tentang sejarah Melayu yang boleh menginspirasikan. So we must re-educate our history teachers and our historians. Ini masalah kita. Dan masalah ini ialah kerana mentality kita. Orang tulis untuk dapat apa? Dapat apa? Untuk nak jadi popular, untuk nak jadi famous, untuk nak mendapat pangkat dan sebagainya. Akhirnya masyarakat tak dapat apa yang ingin disampaikan oleh orang. Very good question. Lagi satu. Ya. Assalamualaikum Prof. Tadi Prof sebut tentang kontroversi Jamaluddin Al-Afghani. Apakah tanggapan almarhum Hamka terhadap beliau? Jadi Hamka di dalam buku dia menekankan beberapa perkara. Pertama, dia mengatakan bahawa Jamaluddin Al-Afghani ini istimewa kerana dia memberikan segala jiwa dan raganya untuk menghidupkan kembali masyarakat Islam. Itu kebaikannya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi Jamaluddin Al-Afghani juga mempunyai kelemahan. Antara kelemahan Jamaluddin Al-Afghani ialah dia tidak menginstitusikan sesuatu.
He goes everywhere to tell people to be revolutionaries. But nak kerja kat mana ni sekarang? Maka kerana itulah Muhammad Abdu dalam satu masa mengatakan kepada Jamaluddin Al-Afghani, dia tidak lagi bersama Jamaluddin Al-Afghani. Kerana dia mau pulang ke Mesir untuk menginstitusikan gerakan Islam itu. Itulah sebenarnya antara satu perkara yang menjadikan Muhammadiyah satu gerakan yang sangat-sangat berjaya. Kerana it is not a movement that talk a lot. Dia bukan banyak bercakap punya movement. Dia adalah satu gerakan yang banyak buat kerja. Dia memang ada zaman Hamka, dia ada tulis satu buku yang belum diterbitkan juga, Sejarah Muhammadiyah di Sumatera Utara, in West, ya, di Minangkabau. Sejarah Muhammadiyah di Minangkabau belum diterbitkan, dan dia ceritakan bagaimana Muhammadiyah Minangkabau, bukan Muhammadiyah yang asli di Yogyakarta. Yang menarik tentang Muhammadiyah Minangkabau ini ialah dia melahirkan apa yang dipanggilkan sebagai scholar activist, ulama aktivis, ulama yang bukan hanya banyak berkhutbah, banyak berceramah, tetapi ulama yang di dalam masyarakat, bekerja dengan masyarakat, berbakti dengan masyarakat. Ini pada saya kita nak kena hidupkan kembali yang dia pelajari daripada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin sebenarnya orang yang baik, tetapi walaupun niat dia baik, tapi pada hakikatnya cara dia itu tidak dikemasinikan oleh diri beliau sendiri. Dan of course dia cerita juga tentang adakah Jamaluddin Al-Afghani ni orang Syiah ke. Jamaluddin ni is a very complex thinker. Pada permulaannya dia seorang yang ikut pemikiran Mu'tazilah sebenarnya. Kemudian dia ubah. Di penghujung hayatnya, banyak penulisannya menunjukkan dia ini bersikap lebih kesunnian. Walaupun ada pemikir seperti Ali Keduri atau Nikki Keddie menunjukkan bahawa sebenarnya Jamaluddin Al-Afghani ini seorang Syiah yang meninggalkan tradisi Syiahnya seperti Ali Syariati dan masuk ke dalam dunia-dunia Sunni untuk membangkitkan pemikiran Islam sejadah. Ada lagi soalan? Tak saya teruskan? Okey? Semua alright? Saya kena check selalu pasal ini masalah mentality Instagram. Apa mentality Instagram? Bila cakap, masuk, terus keluar. Kenapa dia masuk terus keluar? Kerana itulah Instagram. Bergerak TikTok kan? Masalahnya kita hari-hari tengok Instagram dengan TikTok ni ialah kita scroll, kita dengar orang cakap pun begitu. Dah cakap kita terus lupa. Ini masalah kita pada zaman ini. Dan apakah solusi cabaran-cabaran di zaman Hamka? Pertama, solusinya menurut Hamka ialah talfiq. Talfiq ini sebenarnya diambil daripada Muhammad Abdu dan Rashid Redha. Apa itu talfiq? Dia kata kita harus menyuling dan menyelaraskan apa yang terbaik daripada pelbagaian aliran pemikiran Islam untuk memberikan tafsiran karya Islam yang baru. Jadi Hamka katakan, kalau kita nak memperbaharui pemikiran Islam, kita harus ambil apa yang terbaik di dalam semua pemikiran Islam. Tak boleh kita hanya ikut satu jalur saja. Boleh dia kata kita bermazhab Syafi'i, tak salah. Tetapi orang yang bermazhab Syafi'i juga harus mempelajari apa yang terbaik daripada Abu Hanifah, Hambali dan sebagainya. So ini konsep talfiq. Talfiq in Arabic basically means to patch. To patch together dalam bahasa Melayu kan? Untuk menampal. Menampal yang terbaik untuk mengeluarkan satu yang lebih baik. Okey? Itu yang pertama. Kedua, Hamka katakan kita harus mentahrijj. Apa itu tahrijj? Tahrijj berarti memilih yang bijak atau dengan bijak dan menggunakan dengan cara dinamis, idea, konsep, metodologi, khazanah, keintelektualan Islam, keintelektualan bukan Islam dan lain-lain. Berarti orang Islam harus mempelajari pemikiran orang
bukan Islam. Ini kalau kita kata dengan golongan yang konservatif, dia marah. Dia cakap, mana boleh kita belajar daripada orang yang bukan Islam? Padahal Rasulullah sendiri bersabda, al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah the lost treasure of a mu'min. Di mana saja kamu dapati, ialah milik kamu sendiri. So Hamka katakan kita harus mentahrijh. Tahrijh berarti kita keluarkan apa yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tasawuf modern bermula dengan falsafah Yunani, Greek, Cina dan India. Apa di tasawuf lepas tu keluar Greek, Cina dan India? Dia cakap apa yang dilakukan tu dia tahrijkan, dia keluarkan. Itu yang kedua. So pertama apa tadi? Yang kedua kan mentality Instagram. Apa? Yang pertama apa? Talfiq, ambil daripada beberapa sumber, kita satukan. Kedua, takhrij, keluarkan. Kemudian kita masukkan kembali kepada apa yang kita ada. Jadi dah ada bencana, kan? Bencana yang baik, kita masukkan air yang bersih. Ini Hamka tu, nampak? Dia punya, his imagination is actually very, very powerful if you think about it. Dan yang ketiga, so far dah okey Talfiq, takhrij. Dan yang ketiga ialah tawazun, mengimbangi. Jangan terlalu ke baratan, jangan terlalu ke timuran, jangan terlalu ke Araban. Ni semua sekarang kalau nak jadi Islam yang baik harus seperti orang Arab sebab dia pakai celak. Dia tengok mata saya, dia cakap mungkin Khairuddin pakai celak, jadi nak jadi macam mata Khairuddin. Padahal memang mata saya macam gini. Dia nak jadi ke Araban atau dia nak jadi ke Mat Salihan. Sekarang semua nak jadi Mat Salih. Kita dia tengok Muhammad Sulaiman Mat Salih daripada Amerika, dia pun nak jadi. Jadi dia cakap mengatasi kecenderungan ekstremis, komunalis. Islam bukan hanya untuk orang Melayu tetapi untuk umat sejagat. Fanatik, misoginis yang melanda masyarakat Islam sedunia. Yang the last point is the most important point. Bahawa ketika zaman Hamka, orang lelaki selalu merasakan dia di atas. Kenapa dia percaya sedemikian? Kenapa orang lelaki rasakan dia di atas? Ini dalam tafsir Al-Azhar. Kenapa dia rasakan dia di atas? Kerana dia membawa pemikiran bahawa perempuan itu daripada tulang rusuk. Betul ke salah? Betul ke perempuan daripada tulang rusuk? Siapa yang cakap dia perempuan daripada tulang rusuk? Suami saya yang cakap. Itu sebab saya dengar. Hamka katakan walaupun itu adalah satu hadis, tetapi dia cakap hadis itu tak bermakna perempuan itu betul-betul daripada tulang rusuk dijadikan perempuan, tapi sebagai satu imbangan menunjukkan wanita itu kalau kita keras sangat dengan dia akan patah. Dan tulang rusuk itu menjaga apa? Tulang rusuk menjaga apa? Hamka di pemikiran saintifik dia. Tulang rusuk menjaga apa? Apa? Menjaga jantung dan menjaga paru-paru, your vital organs. Maka itu hadis itu menunjukkan jika kamu menjaga isteri kamu dengan baik, kamu menjaga diri kamu. Itulah pengertian tulang rusuk. Tapi sampai sekarang hati yang busuk merasakan tulang rusuk itu menunjukkan yang wanita harus ditusuk. Kalau wanita di peringkat yang rendah. So, tawazun, tidak melebih-lebihan, tidak merasakan satu pemikiran saja, satu pemikiran yang benar dan betul, tetapi selalu mempelajari, mengimbangi, memikirkan, mengislah kembali pemikiran-pemikiran kita semula. Jadi pertama apa? Talfiq. Kedua, takhrij. Ketiga, tawazun. Seluruh tafsir Al-Azhar menunjukkan daya Hamka untuk melakukan sedemikian. Kalau saya tanya orang-orang Muhammadiyah, adakah dia pernah membaca buku Hamka sedemikian? Mereka akan kata pada saya, tak pernah Pak. Ini bid'ah yang baru.
Ya, ini bid'ah yang baru. Tapi kalau kita baca betul-betul Hamka, inilah sebenarnya projek Hamka. Okey? Jadi, ia membawa kita kepada isu yang Hamka nak tekankan. Dan saya akan akhirkan di sini, kemudian kita ada soal jawab. So far okey Okay, pasal ni a bit high level, sedikit tak berapa susah. Pertama, Hamka katakan kita harus mengimbangi akal dan wahyu. Tak boleh saja menggunakan nakal, iaitu wahyu. Baca Quran, terus kata daripada Quran ini kita terus boleh implement. Harus juga menggunakan akal, apa yang dipanggil sebagai akal yang berpedoman. Hamka katakan, kalau kita nak mengubah masyarakat kita, bermulalah dengan Al-Quran, berfikirlah dengan akalmu, dan berakhirlah lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. So, dia katakan, akal itu bagaikan pelita yang membutuhkan minyak. Dalam bahasa Melayu kita tak guna membutuhkan. Dalam bahasa Melayu, butuh itu sebenarnya bukan perkataan yang baik. Ya, kalau di Indonesia dia kata butuh. Raja kita butuh. Membutuhkan maknanya memerlukan minyak, dan minyak itu adalah iman yang menerangi dan memberikan daya kepada pelita untuk bersinar. Jadi Hamka katakan, cara kita menyelesaikan masalah kita di dalam kehidupan, lebih-lebih lagi di Sumatera, maaf orang Sumatera, kebanyakannya hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan wahyu. Itu sebab dia kata ulama pada zaman dia mudah menceraikan istrinya atau mudah berkahwin lagi. Kenapa mereka berpoligami? Salah tak poligami? Salah ke tidak? Tak salah. Poligami okey tak? Poligami okey, tapi bukan suami saya. Ya. Semua orang boleh poligami, tapi suami saya tak boleh. Ya, itu ulama Indonesia ya. Sebenarnya Muhammadiyah mengambil pemikiran yang sama. Di Muhammadiyah tak boleh bernikah lagi, kecuali kalau ada alasan-alasan yang bernas dan kuat. Tapi Hamka berbincang tentang poligami. Saya ni on camera ya, dan isteri saya pun mungkin mendengar. Hamka kata poligami ini dipermainkan oleh orang Islam kerana dia katakan ini adalah hukum Allah. Tapi ni dia cedok daripada Muhammad Abdul. Dia katakan walaupun itu hukum Allah, tetapi hukum Allah harus difahami dengan konteks, keadaan dan akal yang sihat. Orang yang tidak mempunyai keperluan atau mempunyai kemampuan tidak boleh kahwin lagi. Hamka tak memfatwakan. Tapi kalau kita baca tafsir Hamka dan buku Hamka, sebenarnya dia tidak menggalakkan poligami. Kenapa dia tak menggalakkan poligami? Sebab tak mampu dan tak adil. Isteri dengar tahu tu. Ini dah register Awak tak mampu dan awak tak adil. Jadi tak. Dia kata bahawa kondisi tidak membenarkan, tetapi di dalam satu buku saya lupa tajuknya, dia ada kata bahawa kenapa dia dibenarkan kerana hingga ke zaman dia, kerana selepas revolusi Indonesia ada janda-janda yang memerlukan orang menjaga mereka. Dia cakap poligami ini ada sebenarnya ilah dia, kebaikannya hanya digunakan dengan keperluan yang ada. So ni saya kasih example yang sikit kontroversial. Jadi orang tak salah faham dengan saya. Banyak orang tanya saya, kenapa Prof tak poligami? So kita nak jawab macam mana? Saya kalau pergi ke Malang dulu, saya pergi ceramah di Malang, kiai datang kat saya, Prof Khairuddin harus nikah di sini. Padahal saya nak kasih ceramah ni. Terus dia keluar dalil. Ya ayyuhalladzina amanu, itu pun nak terpanjang. Dia bermula dari 2, 3, 4. Kemudian 1, Bapak. Fahami Pak wahyu ni. Jadi Bapak kena bernikah di sini. Kami tidak mahu apa-apa dari Bapak, hanya benihnya. So, saya tak boleh lagi keluar wahyu, saya pakai dalil akal. Ini saya beri contoh ni. Bagaimana Hamka gunakan dalil akal untuk orang memahami bahawa
cara dia memahami wahyu itu salah. So itu yang pertama. Okay? Dan ini masalah kita sekarang. Kita kurang gunakan akal. Itu sebab orang Melayu banyak perceraian. Kenapa orang Melayu bercerai? Kerana ini baru ada perceraian kecoh kan? Aisyah lah. Siapa lagi kan? Sini banyak apa? Selebriti bercerai, mereka akan letak di TikTok. Ya, jadi semua orang tahu. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka bincangkan, masalahnya ialah masalah tak menggunakan akal, tapi dia gunakan dalil wahyu. Allah membenarkan perceraian walaupun dibenci. Jadi aku nak cerai. Siapa yang minta cerai? Kalau dulu zaman Hamka, siapa minta cerai? Suami. Sekarang siapa minta cerai? 70% perceraian di Indonesia, go and check the statistics, diminta oleh isteri. 70%. 50% perceraian di Malaysia diminta oleh isteri. Kenapa isteri minta cerai? Apa? Kenapa isteri minta cerai? Apa? Kerana suami bukan lagi menjadi orang yang memberi pedoman. Itu Hamka kata, akal yang berpedoman. Akal yang menggunakan nakal. Ada soalan tak pasal ni? Ni saya beri poligami perceraian ni pasal ini yang kita selalu lihat. Tapi banyak lagi isu-isu yang Hamka tekankan, seperti isu perbelanjaan pada zaman dia dan di zaman kita. Inna mubadzirina kana liqanash. Kita semua banyak macam orang kan beli. Kalau beli buku okey, beli apa selalu? Baju. Baju dah ada, beli lagi. Makan. Orang Melayu perlu makan atau perlu zaman, tapi makan. Bukan makan. Orang Melayu suka makan. Bila dia boring, apa dia buat? Makan. Bila saya di Brunei, orang Melayu di Brunei makan berapa kali sehari? Lebih daripada dia solat. 6 kali sehari. Mereka sehinggakan mereka ajar saya. Dia kata, orang Malaysia makan sikit-sikit. Orang Brunei sikit-sikit makan. Dan Hamka katakan, ini menunjukkan akal yang tak sihat. Pasal dia ambil wahyu. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dia ambil, kulu washrabu, makanlah apa-apa, makan dan minum apa-apa. Allah kasih saya makan, sebab saya makan. Tapi kalau awak gunakan akal, awak takkan makan lebih daripada yang sepatutnya. Ada soalan tak pasal makan? Tak ada. Orang Melayu gitu. Cakap pasal makan. Ada soalan tak pasal akal yang berpedoman? Mengimbangi akal dan wahyu. Kedua, dan tak perlu kita hanya guna dalil akal sahaja. Kerana kadang-kadang akal menipu kita. Kadang-kadang kita fikir, alah lebih aku cerai sebab aku pun gaji besar, suami aku pun kerja pun tak seberapa, biarlah kita hidup sendiri. Pernah saya naik Grab, maaf saya cerita sikit. Saya naik Grab daripada airport, pergi ke satu tempat, driver dia perempuan muslimah pakai tudung. Akhirnya dia nak berbual dengan saya, okey berbual. Kali dia cakap dia seorang janda, 4 anak. Saya tanya kenapa kakak bercerai? Saya dah boring dengan dia. Dah boring. Betul. Cerai pasal boring. Apa nama? Saya terlibat dalam bidang integriti dan anti rasuah. Kebanyakan mereka yang didapati bersalah ditangkap ialah mereka yang berakal. Macam mana kita nak mengatasi masalah ni? Abang memang tak nak saya datang sini lagi kan? Oh betul. Sebab tanya saya pasal rasuah. Dah lah on TV kan nanti. Ni Prof. Hairudin pula dia anti rasuah bukan? Hamka juga ada cerita juga pasal masalah rasuah yang berleluasa di Indonesia pada waktu itu. Kerana satu daripada kesan penjajahan Barat ialah dia mengajar
orang Islam untuk menjadi orang yang melakukan rasuah. Kerana konsep rasuah tak ada di dalam bahasa Melayu dahulu. Tak ada. It is a new concept. Ya, riswa from Arabic, tapi in Malay tak ada konsep rasuah dan tak digunakan. Tapi digunakan kerana orang barat yang mengajar orang Melayu untuk buat rasuah. Okey, menipu. Okey, kenapa orang yang buat rasuah ni orang yang paling berakal? Inilah dalam Quran, jawab dia dalam Quran. Kamatsalil ladzina min qablihim fakana akhibatahum hadis, dalam surah Al-Hasyr. Syaitan mengatakan kepada manusia bahawa dia akan mengajak manusia kepada kejahatan. Cara syaitan katakan dalam surah Al-Hasyr tu, lepas tu dia katakan, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi kalau kita tengok orang yang lakukan rasuah, dia adalah selalunya orang yang cara pemikiran dia kamathali syaitan, macam setan. Dia macam setan. Malahan dia lagi teruk daripada setan. Pasal dalam surah tu syaitan kata dia takut Allah, tapi orang yang rasuah dia tak takut Allah. Betul tak? Jadi kenapa orang yang banyak menggunakan akal ni lebih mudah dia masuk ke kancah rasuah ni? Kerana dia tak ada perkara yang mengongkongkan. Apa yang mengongkongkannya? Wahyu. Kalau dia memikirkan dengan wahyu, dia akan kurang berrasuah. Nah, kita ada soalan yang satu. Kenapa pula para ulama pula rasuah? Kan? Ada ulama-ulama yang dia pun lakukan rasuah. Kerana ulama-ulama tu, Hamka bincang, adalah ulama su' yang sebenarnya pemikiran dia bukan pemikiran wahyu, tetapi pemikiran yang berasaskan akal yang memutarkan wahyu. Jadi for me, the solution of corruption is akhlak. Lagi satu buku yang belum diterbitkan kembali ialah buku Hamka, Akhlakul Karimah. Belum diterbitkan kembali. Saya pun tak tahu kenapa. Dia ada bincangkan tentang perkara ini. Kenapa orang yang akal dia terlalu digunakan, dia akan lakukan benda-benda yang jelek. Tetapi orang yang menggunakan wahyu dengan akal yang jelek, dia akan lagi lebih jelek daripada orang yang menggunakan akal sahaja. Jadi orang agama yang jahat pada Hamka lebih teruk daripada orang yang tak beragama tapi jahat. Faham tak apa saya cakap? Dia kalau ada agama, dia faham agama, dia ada wahyu, tapi akal dia tu jahat, dia akan lagi teruk daripada orang yang terus tak faham agama. Kebanyakannya orang pun masuk dalam rasuah kerana dia belajar agama dengan cara yang salah. That's boleh. Dia tak belajar akhlak. Okey, boleh saya teruskan? Okey. Jangan tanya soalan yang terlalu susah kan. Isu rasuah ni sangat isu yang genting di mana-mana di Malaysia. Jadi yang kedua ialah, kita ada beberapa minit lagi, mengajak kepada kesederhanaan. Seperti saya kata tadi, tawazun. Dalam bukunya Pandangan Hidup Muslim, dia kata itulah inti Islam. Bebas, merdeka, sederhana. Mengakui hak orang lain, sebab hak itu ada pula pada kita. Orang yang teraniaya ditolong, yang lemah dibela, yang jatuh ditarik naik, yang dimahligai gading sudi turun ke bawah, dan budak dimerdekakan. Kita akui hal itu sebagaimana Said Jamaluddin Al-Afghani pernah mengata, Islam itu tertutup oleh keadaan kaum Islam sendiri. So dia kata, baliklah kepada pemikiran, kehidupan, cara yang bukan sahaja sederhana tetapi ingin merdeka. Jangan jadi orang yang diperhambakan oleh beberapa perkara. Pertama, diperhambakan oleh manusia lain. Jadi dia melawan penjajah. Jangan diperhambakan oleh manusia
Kadang-kadang sekarang kita banyak dengar tentang orang-orang yang toksik. Kalau ada orang-orang kawan awak, saudara mara yang toksik, janganlah jumpa selagi. Ini nasihat Hamka. Sederhana di dalam kita berinteraksi, merdekakan diri, dan yang penting sekali membebaskan orang lain. Ini tugas kita. Sering membantu bila kita mempunyai lebih dan minta bantuan jika kita rasa sedikit kemurungan. Ini masalah kita orang Melayu. Bila kita ada masalah, kita banyak simpan pekung di dada. Tak suka dengan saya, dia tak bercakap. Tapi belakang, macam-macam cerita dia. Betul tak? Nak dengar tak cerita ni? Dia bulan puasa, semua baik. First day hari raya, semua cerita keluar. Betul tak? Ni dia kata, kita nak kena mengajak kepada kesederhanaan untuk membebaskan diri kita daripada apa-apa yang memperhambakan kita. Itu yang kedua. Ketiga, menegakkan keadilan sosial. Ini daripada soalan tadi, soalan rasuah. Namun, dia kata dalam buku dia, jangan menipu. Jadi profesor pun jangan tipu. Ambil orang punya artikel, jadi artikel dia. Banyak. Ya, sekarang cerita dia. Betul tak, Pak? Banyak ceritanya. Jangan spekulasi dengan barang keperluan hidup-hidup sehari-hari. Terutama barang makanan. Jangan tipu. Barang-barang makanan yang merugikan masyarakat. Jangan mencari keuntungan dengan jalan riba. Semuanya tidak disukai Allah sebab semuanya bukan membawa kepada kemakmuran masyarakat, bukan membawa keadilan sosial, melainkan membawa kepada kesenangan beberapa segelintir manusia sahaja. Dan itu sebab saya cakap tadi pasal tudung. Kenapa benda sebenarnya adalah satu daripada ibadah yang dilakukan oleh orang muslimah dimahalkan. Saya tak setuju yang kita beli telekung sampai RM2,000. Mungkin telekung Khairuddin awak boleh beli lah RM2,000. Kalau saya yang jual awak beli, betul lah. Tapi kalau kita fikirkan daripada keadilan sosial, itu bukan sebenarnya cara Islam. Dan Hamka tekankan kepada ini, jalan yang bersih, jalan yang halal, lemak bagi bersama, itulah yang diredai Allah. Bagaimana kita, kalau kita nak ke hadapan, kita harus memikirkan tentang perkara yang membawakan kepada kesetaraan. Baik di masyarakat, lebih-lebih lagi di rumah. Saya nak tanya orang-orang lelaki kat sini, pernah tak awak katakan kepada isteri awak, awak cinta dengan isteri awak? When was the last time you say this? Dah lama, sebelum kiamat. Ini krisis kita pada zaman kita ini. Bila nak kahwin, I love you, you love me. Betul tak? Bila dah kahwin, apa? I hate you, you hate me. Kita dah hilang. Ini Hamka banyak cerita. Hilang semangat kecintaan di kalangan kita. Dan ini membawa kepada keadilan sosial yang berkurangan. Dan yang penting sekali ialah, dan ini sebenarnya projek Hamka seluruh hidup, membela hak wanita. Saya katakan benda ni bukan saya nak jadi famous ke bukan. I'm not trying to defend women because I want to be famous amongst women. Oh, I really because he always empower women. No, it's not the case. Hamka yang banyak sebenarnya cerita tentang wanita. Sehingga kan kalau kita baca tafsir Al-Azhar, bila dia bincangkan tentang the Queen of Sheba, ada satu surah di dalam Quran tentang Sabah, surah Sabah, dia katakan bahawa ini adalah satu bukti bahawa Islam sebenarnya memuliakan wanita. Sehingga kan, ini kontroversial pada zaman Hamka dia katakan, wanita boleh jadi pemimpin negara. Dia katakan yang wanita boleh jadi presiden Indonesia. Kenapa wanita boleh jadi presiden Indonesia? Kenapa? Kerana di dunia Melayu dah banyak pun Sultanah Aceh, Raja Kuning, Raja Hijau, Raja Ungu, dan ada lagi kala-kala lagi. Di dalam dunia Melayu, lebih daripada 83 wanita telah pun menjadi raja. Kita tak tahu. Tapi ulama kita pada zaman dia,
tak menerima perkara ni. Boleh tak Malaysia ada Perdana Menteri wanita yang pertama perempuan? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi bukan isteri saya. Jadi cakap, mereka dipandang sebagai bahagian yang penting dengan lelaki dalam memikul tanggungjawab beragama, mengukuhkan akidah dan ibadat, sehingga timbullah harga diri yang setinggi-tingginya pada mereka, timbul ilham perjuangan. Apa itu wanita? Wanita itu adalah pada Hamka orang yang berjuang lebih daripada lelaki. Itu powerful tu, the way he said. Orang wanita lah boleh berjuang lebih daripada lelaki. Kenapa? Medical science have proven now that if a man is made to give birth to a child, the man will die. Tahu kan? Diorang dah buat research. It's called pain analysis. Lelaki tidak boleh menahan kesakitan seperti wanita. Hanya wanita saja boleh menahan sakit. Itu sebab dia boleh menjaga anak. Pasal menjerit budak tu, aku nak pecahkan kepala budak ni. Tapi ibu dia tetap sudah diam. Because their level, they call it the pain threshold of women is very very high. Berarti Hamka katakan wanita itu lebih kuat berjuang daripada lelaki. Dan saya nak akhiri bahawa buku yang harus kita semua baca kembali, sejarah umat Islam. Hamka katakan kita harus menggunakan sejarah sebagai alat reformasi. Melihat perjalanan sejarah itu, patutlah kita merasa kagum betapa perjuangan bangsa-bangsa Indonesia dan Melayu mempertahankan hidupnya, terutama kemerdekaan kerajaan-kerajaan. Sistem raja pada Hamka adalah sistem yang terbaik, tetapi sistem yang harus direformasikan kembali. Sebab Hamka dalam keadaan sosial katakan bahawa demokrasi yang kita ada sekarang bukan demokrasi yang terbaik. Harus difikirkan kembali. Marilah kita berfikir dan berwacana dengan Hamka. Jadi kita kasih 5 more minutes for question and answers kalau boleh, sebelum saya ke bandara, ke airport. Ada soalan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aiman, mahasiswa daripada Universiti Malaysia Terengganu. Jadi saya ada satu soalan yang mungkin berkaitan daripada point last tadilah, untuk kita menggunakan sejarah sebagai alat reformasi. Jadi tadi di awalnya Prof ada menyebut yang masalah kita pada zaman dan ketika ini adalah we are romanticizing history. Jadi menyebabkan sejarah tu, kita mengapresiasi sejarah tapi dia tinggal sebagai satu nostalgia kosong yang tidak membawa apa-apa kebaikan pada diri kita. Jadi bagaimana kita nak approach sejarah tu, bagaimana kita nak menggunakan ataupun utilize history sebagai alat reformasi. Terima kasih. Isunya bermula daripada soalan yang kita tanya. Contohnya, kalau kita tanya soalan, berapa lipas yang hidup di zaman Hamka? Itu pun boleh jadi research question juga. Apa yang kita akan tulis? Sejarah lipas-lipas yang ada. Betul tak? Tapi kalau kita tanya soalan, apakah perjuangan kaum wanita di zaman revolutionary Indonesia? Apa yang kita dapat jawapan? Apa yang wanita telah lakukan untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Jadi soalan yang kita tanya itu harus dikemas kini kembali. When you ask the wrong questions, you get the wrong answers, and the answers will not inspire people around you. Itu sebab banyak orang mengkaji Hamka, tapi soalan yang saya tanya, bagaimana pemikiran Hamka itu mereformasikan dirinya, diri Hamka, keluarganya, masyarakatnya, dan juga umat sejagat di Nusantara.
Itu soalan yang saya tanya. Saya baca semua buku Hamka kecuali satu buku. Nama tajuk dia Si Sabaria. Pada waktu tu saya tak boleh baca buku Si Sabaria kerana dia dalam bahasa Minangkabau. Saya buka tak baca, tak faham pun satu benda. Ini bahasa apa ni? Bila saya tanya soalan tu, saya baca buku Hamka, saya tak dapat jawapan. Saya tak dapat jawapan. Bagaimana jawapan dia datang? Saya tidur waktu malam, dah stres, tak tahu macam mana nak tulis buku bahasa Hamka ni. Saya jumpa Hamka di Masjid Al-Azhar. Inilah macam cerita sufi ya. Sebenarnya bukan cerita sufi. Di dalam psikologi, this process is called deep immersion. Bila kita immerse in something so deeply, apa yang kita baca itu akan menjadi hidup. Jadi saya jumpa Hamka, bukanlah Hamka yang betul. It is a figment of my Hamka sebenarnya cerita pasal ni. Dia panggil kekuatan khayal. Dia panggil. Bagainya khayal ini adalah satu perkara yang kuat sebenarnya. Saya jumpa dia di Masjid Al-Azhar, dia baru habis ceramah. Saya tanya dia, saya tak tahu macam mana nak tulis buku tentang Syekh. Dia kata dengan saya, tulislah begini-begini. Saya pula ada habit, dah bangun pagi, dah mimpi yang sangat memelikkan, terus saya boleh tulis buku. Jadi, sejarah akan menjadi perkara yang berubah keadaan apabila sejarah itu ditanya dengan betul. Dan soalan itu harus menjadi soalan yang pertama sekali merubah sang sejarawan. Saya menulis bukan untuk sesiapa, tetapi untuk diri saya. Hamka menulis untuk siapa? Untuk siapa? Baca Tafsir Al-Azhar, bab yang pertama, dia ada cerita tentang ini. Dia cakap bila dia di penjara, seperti Pak Abdul Hadi tadi kata, dia rasa seperti dia nak membunuh diri. Sehingga kan dia baca Tasawuf Modern, buku yang siapa tulis? Dia tulis, menginspirasikan dan menghidupkan balik semangat. Inilah sebenarnya hidup manusia. Kerana roh kita sebenarnya boleh berkomunikasi dengan roh-roh yang lain. Sebelum saya datang mana-mana ceramah pun, itu doa saya selalu. Supaya roh saya dapat berkomunikasi dengan roh-roh yang lain. Then you will not forget what I say. And I'm sure you will not forget what I say today, unless you have gone into Instagram just now. Dan ini proses yang tak diajarkan di universiti. Universiti ajar apa? Awak tulis supaya dapat ISI dan Scopus. Betul tak? Awak tulis supaya awak menjadi sejarawan yang dikenali orang. Tapi tidak. Sejarah ialah untuk merubah diri kita. Anfusihim. Ma yughayyiru biqaumin ma yughayyiru bi anfusihim. Hanya dengan diri yang boleh bertanya, barulah masyarakat kita boleh merubah. Tapi pertanyaan itu selalu pertanyaan yang salah, atau pertanyaan yang tidak dalam, atau pertanyaan yang tidak membawa kebaikan, atau pertanyaan yang hanya ditanya untuk bertanya. You ask only for the sake of asking, not ask for the sake of performing. So, kalau awak bertanya soalan untuk merubah masyarakat, insya-Allah masyarakat akan berubah daripada pertanyaan awak mengenai sejarah. Sama? Yeah. Okay, we give someone else first. Okay, sorry. Okay. Somebody else? Tadi ada Muslimah nak tanya. Tak ada? Okay, Madiha. Saya cuma nak tambah saya punya renungan sendiri tentang perempuan dan juga lelaki yang disebut juga dalam karya Buya Hamka. Macam yang Prof sebut tadi, orang perempuan boleh jadi ketua negara. Tapi sebenarnya bila saya banyak berbicara dengan suami semua kan, sebijak-bijak seorang perempuan, sepandai-pandai dan sedalam
mana pun ilmunya, dia tidak akan boleh menjadi seorang imam bagi lelaki. Jadi imam dalam solat. Jadi maksudnya kedudukan seorang perempuan dan lelaki itu sangat seimbang yang dibawakan oleh Islam itu. Jadi saya cuma nak ajak rakan-rakan hadirin pada hari ini juga untuk mengambil pelajaran daripada apa yang Buya Hamka selalu sebut, bukan sahaja tentang pemberkasaan perempuan, tetapi juga pemberkasaan para pemuda yang seperti mana yang Prof sebut tadi, yang menggunakan akalnya sebagai pedoman dan juga wahyu untuk membimbing keluarga menuju masyarakat yang lebih membangun, insyaAllah. Itu saja. Saya setuju. Cuma kita nak kena faham apa yang ditekankan oleh Hamka ialah setiap lelaki dan wanita boleh menjadi imam bagi fungsi-fungsi yang berbeza. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashi'ina wal khashi'ati, dan semua dah lupa. Wal khashi'ina wal khashi'ati, was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Surah Al-Ahzab ayat nombor 35. Surah ini Hamka terangkan, beautiful kalau awak baca dia punya tafsir, bahawa ia menunjukkan kenapa Allah cakap muslimin, muslimat, qanitin, qanitat, musaddiqin, musaddiqat. Setiap lelaki dan wanita mempunyai fungsi yang penting di mana satu harus menghormati yang lain. Lelaki pun boleh masak kan? Betul tak? Tapi siapa yang seharusnya masak? Lelaki juga. Pasal Chef Wan kan? Chef Wan. Wanita yang kita tekankan supaya masak kerana berkahnya daripada apa yang mereka masakkan untuk keluarga. Jadi ini kadang-kadang tidak disalahfahamkan kerana orang tak berbalik kepada wahyu. Ini saya cakap tadi. Akal yang berpedoman akan membaca Al-Quran daripada kacamata yang berbeza. Menunjukkan fikir muwaddalah tu, fikir kesetaraan, itu sebenarnya adalah satu daripada message Islam. Tak semestinya isteri tak boleh menjadi imam bagi solat, berarti isteri tak boleh jadi imam bagi keuangan. Isteri saya, dia Prime Minister, Minister of Finance and Minister of Home Affairs who has veto power in the Security Council. Isteri saya. Saya yang bawa balik duit, dia tak kerja, tetapi dia yang mengendalikan semuanya. Isteri saya kalau marah anak saya, mereka dengar tapi mereka degil, tak mau. Cakap, Muhammad pergi kedai belikan barang. Nantilah sekejap. Isteri saya, Muhammad, siapa lagi hebat? Siapa imam? Saya ingat saya imam. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya fungsi. Dan fungsi ini hanya boleh difahami bila kita berbalik kepada Al-Quran. Dan itu saya punya projek, walaupun saya bukan trained as a ustaz or imam or whatever. Ialah supaya kita walaupun awak belajar sekolah sekular, ia tak bermakna awak tidak boleh memahami Al-Quran dengan pedoman daripada Al-Quran. Untuk kita merubah cara wanita dan lelaki ini berhubung kait antara satu sama lain. Okey, dan nak masuk ke 4, kita ada lain-lain perbincangan yang baik-baik. Mungkin kita berhenti di sini.